Saya ingin persilakan Yang Berhormat Tuan Chow Kon Yeow untuk soalan yang ke-6. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 6. Persilakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Dipertua. Pertama sekali untuk maklumat Yang Berhormat bahawa Kerajaan Persekutuan kita mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 1.2 bilion bagi pembesaran empangan Mengkuang bagi menjamin bekalan air bagi penduduk Pulau Pinang. Walaupun fasa 1 iaitu yang melibatkan pembinaan empangan dan kerja-kerja berkaitan dan fasa 2A iaitu kerja-kerja naik taraf rumah PAM Mak Sulong dan kerja-kerja yang berkaitan, sebenarnya masing-masing telah siap pada 10 April 2017 bagi fasa 1 dan pada 28 September 2017 lagi pada fasa 2A. Tetapi kerajaan negeri telah meletakkan pelbagai syarat-syarat tambahan yang kemudiannya yang menyebabkan urusan penyerahan ini masih lagi tertangguh sampai sekarang. Untuk makluman, Kementerian mengambil maklum bahawa sebarang kecacatan yang telah dilaporkan dan pembaikan bagi kecacatan itu tertakluk kepada syarat-syarat kontrak yang telah pun dipersetujui bersama. Dalam hal ini, tindakan pembaikan kecacatan seperti pembaikan curun runtuh sistem elektrik dan lain-lain telah dilakukan dan akan siap sebagaimana yang diperuntukkan, yang diperlukan. Sebagaimana Yang Berhormat maklum bahawa keseluruhan fasiliti dan operasi empangan ini telah pun diserahkan kepada Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Malahan sebagai contoh, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang pada 18 November 2018 telah pun membuat pelepasan air sebanyak 2,700 juta liter ke terusan Sungai Dua bagi menampung bekalan sumber air mentah yang terjejas akibat musim kemarau. Itu berlaku pada tahun 2018 lagi. Bermakna Perbadanan Air Pulau Pinang telah pun mengambil dan menguruskan dan telah pun melepaskan air ke Sungai Dua. Dalam hal ini, Kementerian bersedia untuk menyerahkan fasa 1 dan fasa 2A kepada kerajaan negeri pada bila-bila masa. Dan saya harapkan ini dapat dilakukan, dimuktamadkan selewat-lewatnya sebelum 31 Ogos tahun ini. Mungkin pada bulan depan kita akan serahkan sepenuhnya sebagai penghargaan dan dukungan kementerian kepada usaha yang telah pun dibuat bersama dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Tuan Chow Kon Yeow. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Pihak Kerajaan Negeri memang mengalu-alukan dan sudi memberi kerjasama kepada kementerian untuk menangani isu berhubung dengan empangan Mengkuang dan harap di peringkat menteri ataupun pegawai perkara ini dapat ditangani. Dan pihak kerajaan negeri memang sedar bahawa dan harap kementerian sedar juga bahawa projek memperbesarkan empangan Mengkuang ini mempunyai fasa 2B, 2C yang masih belum dilaksanakan, dan sekiranya fasa-fasa ini tidak dilaksanakan, maka pembesaran empangan Mengkuang tidak akan mencapai sasarannya, iaitu untuk memastikan sumber air yang mencukupi untuk dihantar ke treatment plant untuk dirawat untuk edaran kepada pengguna dan juga mempam air-air yang akses dari Sungai Muda ke Mengkuang Dam dalam musim kemarau. Ini semua penting untuk memastikan sumber air tidak terjejas, dan saya berharap sejajar dengan kenyataan kementerian bahawa semua negeri harus mengkongsikan sumber air, maka dalam semangat ini saya berharap menteri yang baru ini dapatlah memudahcarakan penyelesaian isu-isu yang tertunggak dalam projek pembesaran empangan Mengkuang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya ingin merujuk kepada persoalan yang dibangkitkan ialah berhubung dengan syarat-syarat. Kita pada 28 dari bulan, pada 18 Mac 2020, Kerajaan Negeri menghantar kepada kementerian beberapa syarat-syarat tambahan, ada 9 syarat tambahan. Saya fikir kita perlu selesaikan pada fasa 1 dan fasa 2A untuk kita serahkan dahulu. Manakala fasa 2B, fasa 2B ni sedang kita dalam proses. Sebagai contoh, kerajaan memperuntukkan 100 juta bagi menyiapkan bagi fasa B.
di mana fasa B ini kita ada masalah tentang pengambilan tanah yang masih lagi belum selesai. Hingga setakat ini ada 13 lot yang masih dalam tindakan dan 68 lot telah pun selesai kita uruskan. Cuma fasa C yang melibatkan peruntukan sebanyak 80 juta, Kementerian melihat bahawa buat masa ini tiada keperluan bagi pembinaan rumah PAM Lahad Yoi, di mana fasa ini memerlukan suatu kajian baru dan skop kajian bagi membina baraj sebagai ganti di rantau panjang. Saya melihat bahawa isu ini dapat kita atasi supaya NRW di Pulau Pinang sebanyak 22% dapat kita atasi. Dan sehubungan dengan soalan tambahan sedikit tadi ialah berhubung dengan kaitan di antara permasalahan berkongsi sumber. Pulau Pinang berkongsi sumber air daripada Kedah dan dalam proseskan dengan Pulau Pinang, dengan Perak. Dan bagi pihak kementerian kita sedang menguruskan perkara ini dengan cermat dan insya-Allah dalam masa terdekat kita fikir beberapa perbincangan dengan kerajaan negeri Perak dapat kita uruskan. Kaedah perkongsian sumber di mana ada satu negeri ada sumber air yang banyak dan negeri lain kurang sumber dapat kita laksanakan. Di mana joint venture program ataupun perkongsian sumber dapat kita lakukan supaya dapat kita atasi masalah yang berlaku pada negeri jiran. Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Saya silakan daripada di sebelah sini dulu kalau ada. Jerai. Silakan Yang Mohd Jerai. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya dipahamkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengkategorikan empangan Mengkuang sebagai empangan strategik. Memandangkan Pulau Pinang tidak berdepan dengan masalah air yang serius berbanding dengan negeri lain, misalnya di Melaka dan Selatan Johor. Soalan saya, mengapakah Kerajaan Persekutuan masih meneruskan projek ini? Dan yang kedua, Speaker, apakah status pembinaan 5 loji air di negeri Kedah? Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd. Silakan Yang Mohd Menteri. Terima kasih. Sebagaimana yang telah pun dijelaskan bahawa empangan Mengkuang ini merupakan satu empangan bagi kelangsungan bekal air Pulau Pinang dalam jangka masa panjang dan khususnya waktu-waktu kritikal. Kementerian melihat bahawa empangan ini ada keperluan, maka kan itu kita teruskan. Cuma bagi fasa 2C, saya fikir bahawa Kementerian melihat buat masa ini belum ada keperluan mendesak. Sebagai contoh, setelah siap pembinaan, baru sekali empangan ini digunakan. Jadi oleh kerana itu kita melihat bahawa negeri-negeri lain yang mempunyai masalah kritikal umpama Melaka, Kelantan, perkongsian di Selatan Johor dan beberapa buah negeri lain, bagi pihak kementerian kita meletakkan dia sebagai suatu keutamaan bagi kita selesaikan. Dan juga mencadangkan bahawa loji yang sedia ada ni ataupun rumah PAM Lahad Yoi ni kita meneliti dengan pihak EPU untuk kita mendapat suatu penelitian dan kajian terperinci untuk kita teruskan agenda ni ataupun projek ni pada masa hadapan. Cuma saya ingin jelaskan bahawa kembali kepada soalan yang telah ditanya tentang projek limologi. Untuk makluman, limologi yang di negeri Kedah ni dalam proses pembinaan dan pihak kementerian telah pun turun berbincang dengan kerajaan negeri Kedah. Dan kita melihat Kedah juga berdepan dengan masalah bekal air khususnya untuk pertanian dan sehubungan dengan itu kementerian sedang mengambil beberapa tindakan untuk penyelesaian menyeluruh isu-isu yang melibatkan bekal air sama ada untuk domestik ataupun untuk pertanian. Terima kasih. Soalan yang terakhir saya rasa saya beri kepada Yang Berhormat Tuan Speaker. silakan. Terima kasih Tuan Speaker, Tuan Ketua. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada Yang Berhormat Menteri sedar bahawa projek Mengkuang adalah susulan daripada penghijrahan aset yang diuruskan bersama dengan SPAN, di mana aset ini dipindahkan kepada pihak Kerajaan Persekutuan, agensi Kerajaan Persekutuan dan digantikan dengan projek pembinaan empangan Mengkuang. Oleh sebab itu, semua fasa-fasa projek yang disebutkan harus dilaksanakan mengikut persefahaman tersebut. Ini yang pertama. Kedua, Tuan Speaker, berkaitan dengan memastikan ada bekalan air yang mencukupi. Telah berlaku ni beberapa perbincangan untuk menjalankan projek peminahan air mentah Sungai Perak atau di Sungai Perak Raw Water Transfer Scheme dengan izin. Dan lantaran daripada perbincangan ini telah capai
secara prinsip persetujuan untuk melaksanakan projek tersebut. Apakah perkembangan kerana sekiranya kita masih berbincang, yang perbincangan telah berjalan begitu lama, tapi telah capai satu persetujuan prinsip untuk melaksanakan projek ini secara bersama, di mana difahamkan Soalannya yang Muhammad. Ya, saya tahu Tuan Speaker. Ini kena bagi latar belakang sikit Tuan Speaker. Dan oleh kerana ia melibatkan persefahaman berkaitan dengan air yang telah pun dirawat, bolehkah pihak kementerian memastikan bahawa projek ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin supaya tidak dilengah-lengahkan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin jelaskan bahawa saya bersetuju bahawa setiap fasa-fasa yang telah pun kita persetujui dalam menandatangani perlu kita laksanakan. Cuma saya lihat bahawa fasa-fasa 2B dan 2C ini ialah fasa-fasa yang datang kemudian. Ya, jadi saya ingat untuk kerajaan negeri bagi kita selesaikan fasa 1 dan fasa 2A untuk kita serahkan kepada kerajaan negeri. Manakala fasa 2B dalam proses sekarang melibatkan isu urusan tanah yang telah saya kemukakan.